皆さんこんにちは。 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita akan tengok exercise 4. Exercise kedua terakhir dalam slide ini. Exercise 4 soalan dia, figure below shown a copper pipe with external diameter 40 mm, internal diameter 30 mm and length of 0.5 meter. One end of this pipe is being welded to the wall and the other end being welded to free boom with load 4 kN. If modulus of rigidity was 40 kN per millimeter square, calculate polar second moment of area J, maximum shearing stress in pipe tau, and angle of twist theta at P in radian. Okey, jadi soalan ni dia beritahu kita highlight data-data penting, iaitu dia kata copper pipe ada external diameter of 40 mm dan internal diameter of 30 mm. So meaning that dia ada external dengan internal diameter, maksudnya dia adalah solid ke hollow. Maksudnya dia adalah hollow kan. Kalau solid dia ada external saja. Dan panjang dia beritahu 0.5. Maklumat-maklumat tu pun dia ada bagi. Contohnya macam length dia dah bagi kat bawah dalam diagram. And then dia kata satu sebelah dia weld to the wall, maksudnya dia fix dekat wall. Sebelah lagi dia ikat pada boom, maksudnya ada sebatang besi lain yang ikat pada hujung tu. And then dekat hujung boom tu ada load 4 kN, maksudnya torque dia kita kena kira dulu. Torque tu maksudnya dia sama dengan moment. Macam yang ni awak kena ingat balik apa yang belajar dalam engineering mekanik. Macam mana nak kira moment kan? Moment sama dengan F kali D. Senang je lah. Biasa dia bagi direct torque, nilai torque, tapi kali ini dia bagi nilai force dengan dia bagi distance sehingga ke titik yang dikenakan torque tu. Dan kena kira sendiri torque berdasarkan maklumat yang dia bagi. Yang ni kena recall balik apa yang belajar dalam engineering mekanik. Okey, lagi dia kata modulus of rigidity. Yang ni apa dia? Yang ni G kan, modulus. Awak ingat keyword dia adalah modulus. Bila modulus dia mesti bentuk adalah G. Kalau keyword polar, dia polar second moment of area sebenarnya, tapi kalau awak ingat keyword polar, dia refer kepada J. N, apa dia? Dia kata A dia suruh cari polar second moment of area dan dia dah bagi tahu simbol tu adalah J. So maksudnya J dekat sini awak kena pakai J untuk hollow lah kan. Dan J untuk hollow formula dia awak kena recall balik. Pi kurungan D besar 04 tolak D kecil 04 bahagi dengan 32. Dan dia nak tahu. Dia nak tahu macam mana. Tahu tu formula dia adalah, kita ingat balik formula yang 3 serangkai tu kan, dan kita keluarkan hasil dia tahu sama dengan TR per J. Yang ni saya akan buat balik dalam solution sekejap lagi. Dan ni macam biasa, dah banyak kali keluar soalan dia suruh cari theta kan. Theta sama dengan TL per GJ ataupun TL per JG. Mana-mana je, masukkan nilai je. Okey, sekarang kita nak selesaikan masalah ni. Okey, exercise 4. So, apa step mula-mula sekali kita kena buat berdasarkan pengalaman soalan-soalan sebelum ni. Okey, macam biasa kita kena buat apa? Kita kena keluarkan semua maklumat-maklumat yang ada dalam soalan. Dan kita kena lukis free body diagram. Okey, so kita lukis dulu free body diagram. Panjang kat sini 0.5 meter. Dan dia adalah hollow. Diameter dalam adalah 30 mm. Dan diameter luar 40 mm. And then kita ada torque. Torque arah jam kan. Sebab
ada force 4 kN dikenakan ke depan. Awak kena imagine yang ni. Dia ada torque arah jam. Berapa nilai T ni? Nilai T ni kita kena kira sebelah pula. Berdasarkan apa yang awak belajar dalam engineering mekanik SEM 1 itu. So kita anggap ni adalah titik P kat sini. Ada satu bar kan, boom dia kata kat situ. Istilah dia adalah boom. Macam benda besi panjang yang awak guna untuk buka tayar kereta. And then dia ada force 4 kN kat sini. Yang ni kita lukis bahagian boom sahaja. Sebab kita nak cari berapa nilai torque dekat P. Dia mesti akan jadi arah jam kan. Dan panjang sini berapa? Panjang sini adalah 200 mm. Sama dengan 0.2 meter. Okey. So kita tahu dalam engineering mekanik, formula untuk moment sama dengan F kali D. Sama dengan force berapa? Force 4 kali 10 kuasa 3 kali dengan distance 0.2. So kita akan dapat dekat sini 800 Newton meter. So nilai T kat sini ni sama dengan 800 Newton meter. Kalau soalan sebelum-sebelum ni dia bagi terus nilai T, nilai torsion dia. Tapi kali ni awak kena kira. Dia selit sikit je, dia trick sikit kat sini. Okey. Dan apa lagi maklumat yang dia bagi kat situ yang kita boleh keluarkan? Okey, dia bagi nilai L 0.5 dah ada. Kita tulis balik kat sini L 0.5 meter. D besar sama dengan 40 mm sama dengan 0.04 meter. D kecil sama dengan 30 mm sama dengan 0.03 meter. T sama dengan 800 Newton meter. Dan kita tengok dalam soalan dia bagi nilai modulus of rigidity, maksudnya G sama dengan 40 kN per millimeter square. Perasan tak sebelum ni kita jumpa formula untuk G adalah kN per meter square. So maksudnya ni kita kena convert lah. Kan? Kita kena convert. Macam mana nak convert dia? Tukar millimeter tu square tu kepada meter square. So dia adalah sama dengan 40 kali 10 kuasa 3 sebab dia kilonewton bahagi dengan milimeter tu. Mili adalah 10 kuasa negatif 3. So kita ganti mili tu dengan 10 kuasa negatif 3 meter kuasa 2. So dekat sini akan jadi berapa? Sama dengan 40 kali 10 kuasa 3 per 10 kuasa negatif 6 meter kuasa 2. So sekarang barulah kita dapat nilai dia sama dengan 40 kilonewton per 10 kuasa negatif 6 per meter kuasa 2. So kalau macam ni macam mana? Kalau kita nak tukar lagi jadi bentuk yang lebih simple pun boleh. Kalau awak nak masukkan nilai ni dalam solution nanti pun boleh. Kalau kita nak tukar, saya boleh buat bahagi 10 kuasa negatif 6 ni. Bila kita nak bawa dia naik atas, dia akan jadi 10 kuasa 6. Dia akan jadi, ni kalau awak ingat lagi dalam matematik lah, sama dengan 40 kali 10 kuasa 3 kali 10 kuasa 6. Yang negatif tu dia dah jadi positif bila kita bawa ni atas. Ini awak kena recall balik yang matematik. Kalau awak rasa susah sangat, awak masukkan nilai ni terus dalam calculation nanti. Okay? Ataupun tekan calculator terus, buat dalam bentuk perpuluhan terus. Yang ni kalau saya boleh simplify, dia akan jadi sama dengan 40 giga Newton per meter kuasa 2. Yang ni
giga kan. Awak ingat kalau dalam soalan-soalan sebelum ni semua nilai G dalam bentuk giga kali 10 kuasa 9. Tapi kalau rasa susah, biar je. Pakai je yang macam ni dalam persamaan nanti. Okey, seterusnya. Daripada sini apa kita boleh buat? So, kita boleh hasilkan nilai radius sebab mungkin kita nak pakai kemudian dalam persamaan kan. So, kita buat siap-siap. Kalau D besar 0.04, kita keluarkan R besar sama dengan 0.02 meter. Dan R kecil sama dengan 0.015 meter. Mana tahu kita nak pakai kemudian. Senang, dah ada kat atas tu. Awak cari terus jumpa. Dan apa lagi? Tak ada dah kan? Tu je kan? So, barulah kita boleh selesaikan soalan A. So, soalan A dia nak nilai polar secant moment of area J untuk hollow. Sebab besi ni adalah hollow. Sama dengan formula dia pi D besar 0.4 tolak D kecil 0.4 bahagi dengan 32. So, kita masukkan je nilai pi D besar adalah 0.04 tolak D kecil 0.0304 bahagi dengan 32. So, daripada sini awak tekan kalkulator, awak akan dapat nilai J hollow adalah sama dengan 0.172 kali 10 kuasa negatif 6 meter kuasa 4. So, kita siap lah yang A. Kan? Kebanyakannya soalan yang sama. Cuma awak kena tahu nak ambil kat mana nilai tu. Jangan buat careless mistake. Untuk soalan B, dia suruh cari nilai maximum shearing stress in pipe, iaitu nilai tau. So, formula apa yang kita boleh pakai untuk tau? Kan? So, kita recall balik. Formula 3 serangkai tu kan. T per J sama dengan G theta per L sama dengan tau per R. Okey. So, sekarang kita nak pakai nilai mana? Kita tak tahu nilai theta kan? Kalau tak tahu nilai theta, kita pakai yang hujung. Yang ni dengan yang ni. So, kita boleh tulis balik tau per R sama dengan T per J. So, tau sama dengan T kali R per J. J kita tahu, R besar pun kita dah tahu kat atas. Nilai top pun, nilai torsion pun kita dah tahu. So, kita masukkan je nilai dia sama dengan T tadi adalah 800 Nm. 800 kali dengan R besar. R besar adalah 0.02. Dan bahagi dengan nilai J kita baru dapat dekat A tu 0.172 kali 10 kuasa negatif 6. So, tekan kalkulator, straightforward kita akan dapat 93.023 kilonewton per meter square. So, ini adalah jawapan untuk B. Next, C dia nak apa? C dia nak nilai theta. So, kita ingat lagi theta, formula dia adalah defer kepada yang atas ni juga. Kita boleh hasilkan theta sama dengan TL per GJ. Kan macam kita buat sebelum ni. Dia adalah terbitan daripada formula atas ni. Okey. So, kita masukkan nilai T adalah 800 Nm dan nilai L ada kat atas tu. Kita tengok balik L, kita tulis kat atas ni berapa? 0.5 meter. So, 0.5 meter bahagi dengan nilai G kita dapat tadi 40 giganewton per meter square. 40 kali 10 kuasa 9
dan nilai J adalah 0.172 kali 10 kuasa negatif 6. Yang ni yang kita dapat daripada A. So, kita selesaikan masalah ni, kita akan dapat jawapan untuk theta adalah sama dengan 0.0581 radian. Jangan lupa unit dia adalah radian. So, ni je untuk soalan exercise 4. Kebanyakannya berulang daripada exercise sebelum ni, cuma apa yang ditambah adalah bahagian untuk awak cari nilai momen yang ni sahaja. Kan? So yang lain kebanyakan ni soalan yang sama. Dan dalam test pun biasanya satu soalan untuk chapter 4 keluar satu soalan sahaja. Mungkin another question adalah benda teori. Okay. So kebanyakan ni soalan yang sama. Dengan awak hafal formula dan faham konsep, insya-Allah awak boleh buat chapter 4 dengan lancar. Okey? Okey, sekian untuk exercise 4. Kita jumpa dalam video terakhir. 今日の勉強はここまでです。お疲れ様でした。